أنت لو قدام عيني اشتاق ليك على بالي ولن تداري. Okey, baiklah, saya Muhammad Taqiyuddin bin Muhammad Azmi 070096 akan membawakan hadis yang ke-25. Okey, hadis ni membawa maksud dari Abu Zar. Sesungguhnya sebahagian sahabat telah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang kaya telah pergi dengan membawa pahala mereka yang banyak. Mereka solat bagaimana kami solat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka telah pun bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka punya, sedangkan kami tidak dapat melakukannya. Kemudian baginda pula bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir juga adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar juga adalah sedekah, dan setiap rasa malu kalian, setiap kemaluan kalian juga adalah merupakan satu sedekah. Okey, baiklah, saya akan memberikan sedikit huraian tentang hadis ini. Abu Zar telah menjelaskan kepada kita peristiwa yang disaksikannya pada zaman Rasulullah. Orang fakir dan miskin daripada kalangan muhajirin dan sebahagian orang Ansar berasa kemampuan mereka untuk memperbanyakkan ketaatan dan kebaikan adalah sangat terbatas. Ini adalah kerana mereka tidak memiliki harta benda yang dapat mereka sedekahkan. Mereka juga berasa iri hati kepada orang yang memiliki kekayaan harta benda kerana selain mereka mendapatkan pahala daripada ibadah solat dan puasa yang mereka tunaikan, mereka juga dapat menyedekahkan harta benda mereka. Akhirnya mereka pun mengadu kepada Rasulullah. Ini semua adalah bukti kejujuran iman mereka dan baiknya keislaman mereka. Rasulullah telah pun menjelaskan kepada mereka bahawa sedekah tidak mesti dilakukan dengan harta benda. Bahkan anggota badan pun dapat dijadikan alat untuk bersedekah. Bagaimana caranya? Mari kita semak bersama huraiannya. Fiqh hadis daripada hadis ini adalah yang pertama, berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 83 yang membawa maksud, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlumba-lumba. Berlumba-lumba kat sini dia bermaksud semangat melakukan amal soleh, merupakan syariat yang dianjurkan. Seterusnya, hikmah luasnya pintu kebaikan. Pintu kebaikan itu sangatlah banyak dan luas. Terdapat amalan-amalan yang pahalanya setara dengan pahala orang yang bersedekah, dan pelaku amalan tersebut darjatnya sama dengan darjat orang yang berinfak. Bermacam lagi bentuk sedekah, antaranya ialah infak kepada keluarga. Okey, yang ketiga, zikir kepada Allah, sedekah paling baik untuk diri. Ini kerana bertasbihlah, bertakbir dan tahmid, tahlil, kerana dalam setiap lafaz tersebut mempunyai pahala sedekah. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan sesungguhnya mengingat Allah iaitu solat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, di dalam surah Al-Ankabut ayat 29. Yang keempat, mengajak kepada kebaikan merupakan sedekah bagi masyarakat, seperti amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pahalanya setara orang yang berinfak dan bersedekah. Yang kelima adalah luasnya kurniaan Allah, iaitu Allah telah menjadikan pahala yang boleh diperoleh di waktu siang dan malam apabila mempunyai niat yang baik dan tujuan yang ikhlas. Yang keenam, semua amal tergantung pada niat, iaitu pahala akan diperoleh jika seseorang itu melaksanakan ibadahnya dengan niat yang betul dan ikhlas. Maknanya tiada lain dan tidak bukan adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap amalan yang dilakukan hendaklah bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketujuh, pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Banyak amalan yang boleh dilakukan oleh seorang Muslim yang pahalanya setaraf dengan pahala seseorang bersedekah. Okey, kat sini kita dapat bahawa bukan bersedekah saja yang amalan boleh dilakukan, kerana banyak lagi peluang dan jalan yang telah dibuka oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Rushaidi bin Cikgu Cik, Termometrik 070519. Jadi faedah hadis yang terdapat dalam hadis ini ialah, yang pertama, hadis ini memberikan kabar gembira kepada umat manusia untuk berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu Taala. Kenapa dikatakan kabar baik? Kerana kabar gembira, kerana
manusia ini tidak terlepas daripada melakukan dosa. Jadi terdapat banyak amalan-amalan kebaikan yang boleh dilakukan oleh manusia agar mereka mendapat pahala disebabkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh mereka. Yang kedua, keutamaan zikir yang pahalanya setara dengan orang yang bersedekah. Zikir ini, contoh zikir seperti Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah dan banyak lagi jenis zikir yang kita boleh lakukan agar kita mendapat pahala daripada zikir tersebut. Seterusnya, orang fakir dianjurkan untuk bersedekah sekiranya mereka mampu ataupun mengikut kemampuan mereka. Manakala orang kaya dianjurkan untuk berzikir kerana dengan amalan ini boleh mereka akan mendapat pahala dan juga boleh menjadi bekal ketika mereka di akhirat kelak. Sedekah ini boleh menjadi makruh sekiranya kita sedekah barang yang boleh mendatangkan kemudaratan, seperti contoh rokok. Rokok ini boleh mendatangkan kemudaratan kepada seseorang itu. Sedekah ini mengikut kemampuan, tidak kiralah banyak ataupun sedikit. Sedekah ini bukan sahaja kita mengeluarkan harta, malah sedekah ini boleh juga dilakukan tanpa perlu mengeluarkan harta. Dalam hadis ini juga dia sedekah ini lebih utama berbanding zikir. Kenapa? Sebab sedekah ini bersifat umum. Kerana orang yang bersedekah akan mendapat manfaatnya, manakala orang yang terima sedekah itu pula juga mendapat manfaatnya. Maksudnya sedekah ini dia boleh memberi manfaat kepada orang lain. Contoh, kita sedekah sesuatu barang itu kepada seseorang, kita akan mendapat manfaat dan orang yang kita sedekah itu pun akan mendapat manfaat. Manakala zikir ni pula bersifat khusus. Sebab apa? Sebab zikir ini manfaat ni akan dapat apabila orang yang melakukan zikir itu je yang akan mendapat manfaat tersebut. Okey, seterusnya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini ialah proses melakukan amalan kebaikan dan juga menjauhi kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan salah satu fardu kifayah. Oleh itu, sekiranya seseorang dalam masyarakat itu tidak menjalankan amar ma'ruf nahi munkar ini, maka semua masyarakat akan berdosa. Semua masyarakat tersebut akan berdosa. Jadi kesimpulannya, amalan kebaikan ini bukanlah sesuatu yang telah dihadkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah amalan kebaikan ini bersifat luas. Terdapat banyak amalan-amalan kebaikan yang boleh kita lakukan. Sebagai contoh, berpuasa, menuntut ilmu, bersedekah dan banyak lagi amalan kebaikan yang boleh mendatangkan pahala sekiranya kita melakukan amalan tersebut. Kita melakukan amalan kebaikan ini tidak lain tidak bukan untuk mendapat pahala dan juga ingin mendapat keredaan Allah Subhanahu Ta'ala. Dan proses amar ma'ruf nahi munkar ini pula kita lakukan untuk mentaati perintah Allah dan juga mengikuti contoh suri teladan kita, iaitu Rasulullah SAW dalam mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.